Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Hadiahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Begitu juga keluarga dan sahabat-sahabat kita. Kita mulakan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min husni rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini di center bersama saya Encik Sani. Tak apa, kita teruskan sahaja kelas kita. Sebab insya-Allah rakan-rakan yang lain akan tengok rakaman lah. Okay, jadi minggu lepas kita tak ada kelas. Minggu sebelum tu dengan saya kita belajar kita berhenti pada makhraj huruf. Kita pergi sekali lalu, apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluar. Boleh lihat pelajaran 2 yang ni. Makhraj adalah tempat keluar dan setiap bunyi ataupun sebutan huruf tu datang daripada tempat yang berbeza. Dia ada 5 yang utama. Bahagian, kalau lihat pada gambar rajah muka surat 2, bahagian bibir, kemudian bahagian lidah, masuk kepada rongga mulut. Dia pergi pada kerongkong dan yang terakhir sekali rongga hidung. Jadi untuk bahagian rongga mulut, dalam mulut, tempat terhasilnya bunyi Dia bukan sebutan. Yang tempat terhasilnya bunyi. Bunyi apa? Bunyi mat. Mat apa maknanya? Tambahan panjang. Jadi huruf yang terlibat adalah huruf mat, alif, waw, ya. Sebagai contoh, kalau ba balik atas dengan alif, ba, dia baca panjang. Jadi bunyi alif tu, tu datang rongga mulut. Manakala untuk huruf waw, u, munculkan bibir, juga datang pada rongga mulut. Ya, senyum, i. Okey, bunyi tambahan panjang begitu, jadi rongga mulut. Kemudian settle rongga mulut, kita pergi kepada seterusnya. Iaitu kerongkong. Kerongkong ada 3 bahagian. Bawah sekali, pangkal. Ini agak mudah. Hamzah dengan ha. A, I, U mudah. Dan naik sikit. Ha, hi, hu. Kita pergi bahagian tengah. Tengah-tengah sini. Tekan sedikit di tengah kerongkong. Dia mula mencabar. Huruf ain. A, I, U. Dan seterusnya huruf ha. Lembut. Angin keluar dulu. Ha, hi, hu. Jadi boleh buat-buat sebut macam huruf ain dengan ha. Ain saya minta anda sebut Assalamualaikum. Baiki bacaannya itu. Huruf ha halal haram. Angin keluar baru ada bunyi. Dan seterusnya kita pergi bahagian hujung. Hujung dekat sini kerongkong. Bunyi macam nak mengeluarkan kahak. Ghaghiru. Perkataan ghaib, maghrib. Itu antara perkataan. Huruf kho, khi-khu. Betul-betul macam nak keluarkan kahak. Jangan ringankan, jangan mudahkan 2 huruf. Kalau tak, dia tertukar dengan huruf lain. Settle pada bahagian kerongkong, kita pergi pada bahagian lidah. Kalau kerongkong tadi ada 3 bahagian, lidah ada 4 bahagian. Kita mula dengan pangkal. Pangkal tu yang dalam lah. Menghasilkan 2 sebutan huruf qaf dengan kaf. Perhatikan dalam bulatan. Huruf qaf, lidah dalam tu betul-betul melekat. Itu jadi berat dekat dalam. Qoqiqu. Tapi huruf kaf, dia mudah kerana sedikit sahaja bahagian pangkal lidah. Lidah yang dalam tu menyentuh kepada langit. Kakiku. Kedua-dua huruf datang daripada pangkal lidah. Permulaan lidah yang dalam. Jangan salah sebut. Kalau salah sebut boleh berubah makna. Jadi contoh, Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu ahad daripada katakanlah jadi makanlah. Kemudian lepas bahagian pangkal dalam sekali kita naik pada tengah-tengah lidah. 3 huruf, huruf jim, shin dengan huruf ya. Jadi asal lidah kat bawah bila nak sebut bunyi ja, dia akan naik. Ja, jiju. Tengah-tengah lidah akan naik. Begitu juga dengan huruf shin dan ya. Asal lidah kat bawah nak sebut huruf shin, sya. Dia akan naik sendiri kerana lidah perlu naik baru ada bunyi huruf tersebut.
Manakala huruf ya pun begitu juga. Okey, saya panggil ni huruf jashaya untuk tengah-tengah lidah. Settle tengah lidah, kita pergi pada bahagian tepi lidah. Okey, asal lidah kita macam ni. Bila nak sebutkan huruf ni, iaitu huruf dot, tepi lidah kita yang belakang ni menyentuh garham. Dodidu. Okey, dia akan jadi sedikit pelat. Jangan ambil yang depan pergi ke langit. Dodidu. Itu bahasa Melayu. Huruf dot ni sifat dia ada sedikit pelat. Dia kena tepi lidah yang menyentuh garham. Dodidu. Okey, dan jangan lupa tebalkan. Okay. Lepas settle bahagian pangkal tadi qaf kaf, tengah ja syaya, tepi lidah dot, hujung lidah. Okay. Banyak pecahan. Lidah datang daripada hujung lidah sebab dia bergerak. Okay. Dia bergerak tak jauh beza dia. Okay. Sikit sahaja mula dari langit, dia naik atas. Akan menghasilkan huruf nun, lam dengan ro. Ni kalau anda baca naninu akan boleh nampak lidah naik ke atas. Ataupun boleh rasa. Lalilu sama juga. Roriru. Okey, ini insya-Allah okey sebab ni adalah huruf-huruf yang mudah. Cuma jaga-jaga huruf ro Ro boleh, ri boleh, ru boleh. Tebalkan sikit ro. Kemudian jatuh sikit dia menyentuh gusi. Rasa kena pada gigi, huruf ta, dal dengan to. Okey, ta tak ada masalah. Ta, ti, tu huruf dal. Okey, huruf di kita dia sedikit keras kerana hujung lidah tu pergi le langit. Jadi kita lembutkan dia, jatuhkan dia. Anda kena rasa hujung lidah tu menyentuh gusi atas ataupun kena gigi atas sikit. Da, di, du. Okey, alhamdulillah. Du. Okey, bacaan dia sedikit pelat. Ashhadu. Tu kata. Ashhadu. Okey, bacaan huruf dal. Huruf ta. Okey, lebih kurang dengan ta, cuma dia tepas sikit. Masih lagi kedudukan hujung lidah pun menyentuh kepada gusi atas. Settle di sini, kita jalan seterusnya. Okey, dia ke bawah. Tadi gusi atas. Lawan gusi atas, gusi bawah. Okey, bila hujung lidah ditekankan ke gusi bawah, okey, dekat bawah dia tak naik, tak ke mana-mana sangat. Huruf zai, sin dengan sod. Jadi huruf zai, za, zizu. Okey, kita akan tekan hujung lidah. Okey, huruf sin, sa, si, su. Sama juga. Lidah tak keluar, duduk di dalam. Ini huruf sod yang sering kali tertukar dengan kawan dia dot, to, zo. Okey, sod, perkataan sotong. Hujung lidah belajar so. Ditekankan ke gusi gigi bawah. Okey, seterusnya. Okey, last kali untuk bahagian lidah. Lidah terkeluar sedikit. Boleh rujuk dalam gambar ajar. Lidah kena keluar untuk 3 huruf ni. Kalau dia tak keluar, dia boleh bertukar menjadi huruf-huruf lain. Bagi contoh huruf ta. Okey, sa ni ada 3 titik. Sa, ti, su. Keluarkan lidah. Kalau anda baca sa, si, su, lidah dalam tu huruf sin yang banyak gigi. 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Ataupun huruf sa ni orang sering tertukar dengan huruf shin. Shin banyak gigi, ni tak ada. Ni 1 gigi besar. Tengok tersasul saya. Besar. Okey. Saya terbaca sa dekat perkataan besar. Dia boleh buat-buat sebut macam tu. Lidah keluar sama juga dengan huruf zal. Zazizu. Siratal ladzi. Keluarkan lidah. Jangan letak dalam. Kalau letak dalam, lidah anda keadaan macam ni, dia jadi huruf zai. Okay, huruf sa tadi, kalau lidah dalam, dia jadi huruf sin, sa. Dan huruf terakhir, huruf zo. Okay, tu kita bezakan huruf ni dengan huruf-huruf lain. Seringkali huruf ni tertukar dengan huruf dot. Ingat, dot tepi lidah. Ini huruf zo yang macam B ada titik. Lidah keluar dan tebalkan. Zo, zi, zu, zohur, zolim. Okay, maaf, zahir. Zohir. Tu menggunakan huruf zo sebenarnya. Okay, kita jalan lagi. Jadi ini kesimpulan pada bahagian lidah. Okay, untuk makhraj ni tolong hafal sedikit kerana dia ada kena-mengena dengan hukum tajwid lain yang kita akan belajar nanti. Okey, settle bahagian lidah, kita pergi pada bahagian bibir. Bibir ada 2 keadaan, renggang ataupun terbuka, ataupun satu lagi rapat. Okey, untuk renggang yang terbuka, bibir tu kena muncung dulu baru ada bunyi untuk huruf waw. Okey, waw, wi, wu. Kalau tak muncung, macam biasa je, tak ada bunyi. Okey, huruf fa ni favorite saya. Okey, bagaimana perhatikan dalam gambar aja, gigi atas tu mesti menyentuh bibir bawah. Fa, fi, fu. Okey, kalau dia tak sentuh, dia boleh jadi huruf pa, huruf pi. Okey,
Huruf pa, pipu tu dalam jawi. Dalam Al-Quran tak ada huruf pi ya. Okay, settle bagi bibir yang terbuka. Bibir rapat, nak bunyikan dua huruf ni mim dengan ba. Automatik bibir rapat. Ma, mimu, ba, bibu. Dan yang terakhir, masih lagi bahagian makhraj huruf, iaitu rongga hidung. Okay, dia letak kat situ huruf nun dengan mim. Okay, rongga hidung ni untuk apa? Bunyi dengung. Okay, bila kita kata hukum ni ada dengung, penting ke bacaan dengung dalam Al-Quran? Penting. Okay, dengan bacaan dengung, kita baca lebih baik. Dan tolong baca dengung tu panjang sikit, sekurang-kurangnya 2 harakat. 2 harakat tu 2 macam mana? 2 jari bergerak, ataupun bila anda ketuk-ketuk dalam asas, 2 ketukan. Okay, dan huruf nun dengan mim, kebiasaannya untuk nun dan mim ni sebenarnya dia ada tanda sabdu. Okay, kalau dia berbaris, baris atas ikut baris tu bukan pada huruf hidung. Okay, macam ni. Mim baris atas. Bunyi dia ma. Okay, ni pada bahagian bibir. Untuk dengung, sebagai contoh, mim sabdu. Okay, kita kawan dengan huruf sa. Sa lidah keluar. Okay, su kawan dengan mim sabdu. Sum, jadi dia punya dengung dekat situ. Okey, dia datang tu pada bahagian hidung. Okey, huruf mim, ma memang bibir kalau dia berbaris macam ni, dia hidup. Kalau dia sabdu ataupun dia sukun, okey, datang pada rongga hidung. Sama juga dengan huruf nun. Okey, dia menerima tanda sabdu ataupun dia sukun. Okey, sama mim sama juga. Okey, dua bentuk nun dan mim ni akan menghasilkan bunyi dengung, dia bermain di rongga hidung. Okay. Sebagai contoh huruf hamzah macam tu bacaan dia. Anna. Okay. An tu dibaca sedikit panjang kerana bacaan dengung di situ. Okey, boleh setakat ni Cik Sani? Boleh insya-Allah. Okey, dekat center ada Cik Sani je, saya boleh tanya Cik Sani lah. Kalau yang online tengok rakaman ni, okay, kalau ada apa-apa soalan mohon tanya. Okay, boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp dalam grup. Kita berkongsi sama-sama ilmu insya-Allah. Okey, settle yakni bahagian makhraj huruf tempoh hari 2 minggu lepas. Okey, kita pergi pada yang ni slide seterusnya. Wajibul khunnah. Dalam buku tak ada ya. Okay, ada satu hukum yang diberi sebagai nama wajibul khunnah bila masa kita nampak nun sabdu, mim sabdu. Jadi kalau nampak mim sabdu, nun sabdu, ingat kena dengung. Dengung kat hidung, bacaannya 2 harakat. Sebagai contoh, tengok contoh yang diberi surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara bacaan. Okey, ikut saya birabbin nas. Okey, bin gerakkan 2 jari bunyi entu. Lagi sekali. Birabbin nas. Kalau tak ada dengung, boleh ke? Okey, bacaan tak cantik lah. Okey, itu makna hukum tajwid, mencantikkan, menghaluskan bacaan. Ini saya bagi contoh tadi mim sabdu. Summa ba'athnakum. Sebutkan. Summa ba'athna. Bagus. Okey. Jadi bacaan sum tu dibaca panjang sedikit kerana dengung. Kat mana? Datangnya daripada hidung. Kalau tanya apa nama hukum? Wajibul khunnah. Ini basic ataupun yang paling mudah bagi hukum yang ada dengung. Okay, nampak nun sabdu, tips dia ingat. Nun sabdu, mim sabdu dalam buku tak ada. Wajib anda dengungkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Ambil masa baca kat sini panjang supaya kita ada masa nak tengok huruf-huruf lain. Okey, jadi saya teruskan. Settle pada bahagian makhraj huruf. Kita masuk pelajaran baru hari ini iaitu hukum alif lam. Okey, cuba lihat muka surat seterusnya. Okey, jadi hukum yang kita belajar dalam pelajaran 3 diberi nama sebagai alif lam qamariyah. Okey, alif lam ni diibaratkan sebagai bintang. Qamariyah apa makna dia? Qamariyah berasal daripada perkataan qamari. Qamari itu apa maknanya? Qamari maknanya bulan. Okey, kita lihat makna hukum tu apa makna dia.
Kita tak tahu sebab dia bukan bahasa kita. Oh, orang tahulah. Dia cakap alif lam qamariyah, dia tahu macam mana nak baca. Ya, kita duk sibuk hafal nama hukum sebab kita tak tahu apa benda. Bukan yang penting nama hukum, ilmu tajwid itu penting, tapi anda kuasai cara bacaan. Alif lam tadi saya maklumkan diibaratkan sebagai bintang. Bintang bertemu bulan, nampak ke tak nampak? Nampak kan? Bintang ada waktu malam, bulan pun ada waktu malam. Jadi bila kita nampak, kita panggil dia sebagai jelas. Jelas bintang dan bulan tersebut. Okey, Cik Sani ada di center. Tolong bacakan huraian pertama dekat bawah. Apabila alif lam bertemu dengan satu daripada 14 huruf berikut. Okey, teruskan. Tak perlu sebut nama huruf. Sebut. Tak perlu. Ia dinamakan alif lam qamariyah. Okey, terima kasih. Jadi dia maklumkan huraian pada buku dekat bawah tu. Dia kata alif lam berjumpa dengan 14 huruf berikut. Jom kita tengok huruf-huruf tersebut apa. Okey, boleh rujuk pada jadual dekat dalam buku. Antara huruf-hurufnya adalah huruf Hamzah, Ba, Jim, Kha, Ain, Ghin. Okey, dan dia kata jumpa dengan 14 huruf ni akan diberi nama, akan jatuh hukum alif lam qamariyah. Bacakan huraian kedua, Cik Sani. Cara bacaan alif lam qamariyah ialah dengan menjelaskan sebutan lam. Okey, jadi bagaimana kita baca dia jelas. Tu saya kata tadi, bulan dengan bintang nampak jelas kan? Okey. Jadi kita kena jelaskan sebutan lam. Jadi itu hint pada nama hukum. Bila kita kata jelaskan sebutan lam, ada bunyi lam, kita baca ikut tanda tersebut. Dia tak ada bunyi lain. Okey, baca macam biasa sahaja. Okay, dan tips dia, macam mana kita nak kenal pasti hukum alif lam qamariyah. Ini tips dia. Yang pertama, anda akan nampak huruf Hamzah wasal. Hamzah wasal tu huruf apa? Hamzah wasal ni huruf yang ada alif kepala bujur. Alif kepala bujur ni diberi nama sebagai Hamzah wasal. Sekejap. Saya rasa kat skrin ada. Sekejap ya. Saya turunkan sini. Tu dia. Hamzah wasal kat bawah tu. Hamzah wasal alif kepala bujur tu yang pertama anda kena lihat. Lepas tu anda akan lihat selepas Hamzah wasal alif kepala bujur ni huruf lam. Dan lam ada tanda sukun. Jadi tanda sukun tu hint kat kita bahawa di situ ada bunyi lam. Sebutkan bunyi lam tersebut. Itu dia kata jelaskan. Kita tengok contoh yang ada. Mula-mula adalah huruf Hamzah. Dekat bawah tu. Kita baca al. Sebab lam tu ada tanda, depan dia bunyi al lah. Mana datang bunyi al? Kita bagi baris pada huruf Hamzah wasal tersebut. Sebagai Hamzah baris atas a. Bila kita nak mula baca, kita nampak Hamzah wasal alif kepala bujur tu huruf pertama. Kita bagi baris pada huruf tersebut supaya kita boleh baca perkataan yang ada di situ. Disebabkan dia jumpa lam al sahaja. Al-amwali. Bacakan. Buat banyak. Wali. Al-amwali. Al-amwali. Betul. Tu bacaan bagi hukum alif lam qamariyah yang pertama. Alif lam jumpa dengan huruf Hamzah. Kita tengok kotak kedua. Alif lam jumpa ba. Sama juga dengan tadi. Nama hukum alif lam qamariyah. Kita jelaskan bunyi lam. Al-biladi. Sebutkan. Boleh lagi sekali. Ada bunyi lam di situ. Bawah alif lam jumpa dengan huruf jim. Al-jibala. Sebutkan. Ada bunyi lam. Kita bagi baris pada alif tersebut sebagai a. Lagi sekali huruf jim. Al-jibala. Dan lepas huruf jim dia jumpa dengan huruf ha. Dia tak ada titik datang tengah-tengah sini. Al-hutahu. Ada angin keluar. Cuba sebutkan. Betul lagi sekali. Al-huta. Ada bunyi. Ada bunyi huruf lam berjumpa dengan ha.
Okey, kita tengok seterusnya alif lam jumpa dengan huruf kha. Al-khadfata. Sebutkan. Al-khad. Betul. Khad. Tekan sikit. Macam khad panas tu. Kemudian fata. Al-khadfata. Boleh. Tu alif lam jumpa dengan huruf kha. Bawah alif lam jumpa ain. Ain tengah-tengah kerongkong. Al-ilmu. Ilmu. Il. Ilmu. Macam bahasa Melayu ilmu, pengetahuan. Ilmu. Betul. Okey, perkataan ilmu tu sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Ilmu, pengetahuan. Okey, situ lam ada tanda sukun, kita baca bunyi lam. Bawah, alif lam jumpa ghain. Al-ghaibi, huruf ghain kat sini. Betul. Apa makna al-ghaibi? Ghaib. Yang tak nampak. Okey, ghaib pun sama juga. Itu adalah perkataan bahasa Arab. Okey, bawah. Ini nama Al-Quran yang lain. Al-Quran ada 7 nama. Salah satu dikenali sebagai yang ni. Al-Furqana. Alfu, huruf Fa tu. Ilmu. Qa. Konya. Furqan. Okey, Konya. Al-Furqana. Ulangkan kembali persebutannya Al-Furqana. Konya. Fur. Kawan dengan roh. Fur. Konya. Betul. Okey, kita biasa Al-Quran kan. Sebenarnya Al-Quran ni ada banyak nama. Salah satunya Al-Furqan. Okey, ataupun Al-Huda. Al-Shifa. Okey, sebab Al-Quran juga penyembuh. Huda tu hidayah lah. Petunjuk. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, alif lam jangan jumpa huruf apa tu? Huruf Qaf. Huruf Qaf huruf yang tebal. Jadi dibaca tebal. Ini kita tahulah. Al-Quranu. Sebutkan. Quran. Okey, bila nak baca huruf lam dengan huruf qaf. Kalau ingat lagi huruf lam makhrajnya kat mana? Makhraj huruf lam dekat hujung lidah. Huruf qaf dekat mana? Huruf qaf kat pangkal lidah. Jadi kedudukan makhraj dua huruf ni, dia tak duduk dekat ataupun dia tak terlibat sama sekali. Itu yang kita boleh baca bunyi lam. Kalau lam dengan huruf yang dia jumpa tu, dia punya makhraj ataupun sebutan dia berdekatan. Nanti kita akan tengok dekat hukum satu lagi. Okey, bawah al-kalalati, bacakan. Kalala tu 2 kali. La pertama panjang. Al-kalalati. Okey, bawah alif lam jumpa dengan huruf mim. Al-madinati. Al-Madinati. Madinah. Okey, al-madinati. Okey, bawah alif lam jumpa waw. Huruf waw kan pada bibir dia tak ada kena-mengena dengan huruf lam. Huruf lam tu hujung lidah. Jadi kedudukan dia tidak ada kena-mengena untuk makhraj. Kita baca bunyi lam. Al-walidaini. Al-Walidaini. Okey, boleh. Tiba-tiba mengantuk pula. Okey. Kita cuba tengok bawah alif lam jumpa dengan huruf ha. Al-huda. Betul, ini nama Al-Quran yang lain. Dan yang terakhir alif lam jumpa ya sebab 2 titik bawah tu tetap ada bunyi lam sebab lam ada tanda sukun. Al-yaqini. Alia. Al-Yaqini. Yakin. Okey, al-yaqin. Betul. Okey, itu juga berasal daripada perkataan bahasa Arab. Itu dia contoh yang ada pada muka surat yang sebelah kanan anda. Okey, ada 14 huruf. Setiap huruf dibagi contoh, tapi bunyi sebutan dia sama sahaja. Lam ada tanda sukun, kita bunyi al. Okey, kita tengok slide seterusnya. Saya rasa okey, anda boleh rujuk amali bacaan dekat sebelah kiri tu, yang ni. Okey, saya bagi masa sekejap. Cuba bulatkan manakah hukum alif lam qamariyah. Berdasarkan apa yang kita belajar, tengok rujuk muka surat sebelah. Di mana, lagi sekali tips dia, perhatikan. Mula-mula ada alif kepala bujur, yang kedua lam ada tanda sukun.
Okey, boleh bulatkan. Okey, dah sudah ke? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ada beberapa potongan ayat. Baris pertama ada 2. Cik Sani bulatkan berapa? Dua-dua sama tak? Boleh rujuk pada skrin. Alif lam jumpa hamzah, alif lam jumpa hamzah. Ada bulatkan? Bulatkan 1 ke 2? 2, bagus. Okey. Jadi dua-dua dibaca walaupun ada 2 tetap dibaca sama, ada bunyi lam tersebut. Okey, kita baca watakathurun. Ikut saya. Watakathurun. Su tu lidah keluar. Huruf sa ada 3 titik, sa lidah keluar. Ka panjang sebab ada alif. Turun. Run. Okey, fa baris bawah fi terus lompat dekat lam jadi fil. Anda jangan baca fil. Tak boleh baca fi panjang masuk lam ataupun baca fi al. Jangan bagi baris pada hamzah wasal alif ni. Okey, dia nak bagi bila permulaan macam kat bawah ni. Nanti kita tengok macam mana. Okey, bila anda nak mula baca nampak alif kepala bujur bagi baris. Kalau dekat tengah-tengah abaikan. Okey, huruf bertanda huruf fa baris bawah dengan lam fil amwali. Lagi sekali fil amwali. Fil masuk lam. Fil amwali. Betul. Okey. Seterusnya wal au, sama juga wal ada bunyi lam di situ. Wal auladi. Wal Au. Wal au wal ladi. auladi. Okey, boleh. Seterusnya allazi berapa ayat yang kedua? Alladzi. Ada berapa? Okey, betul. Alif lam jumpa dengan ba. Boleh tadi? Cik Zani boleh baca dah. Allazina taghaw. Alladzina taghaw. Boleh? Fil biladi. Fil biladi. Okey, boleh. Baris yang ketiga ada berapa? 1 sahaja. Alif lam jumpa jim. Ya, boleh rujuk. Kalau anda tersalah tanda, bukan selain yang saya bulatkan, akan jadi kesalahan di situ. Ada bunyi lam mungkin. Ataupun syarat dia tak cukup. Kita tengok kat sini. Alif lam jumpa dengan huruf jim. Watan hitunal. Kawankan dengan lam. Watan. Huruf nun dulu. Hituna. Boleh. Watan hitunal. Nal. Kena bunyikan. Sebab hukum alif lam, koma dia ada bunyi lam. Okay. Watan hitunal jibala buyutan. Sorry. Saya terbaca panjang pula. Watan hitunal. Watan hituna. Nal masuk lam. Ada bunyi ada bunyi lam kat situ. Okey, alif lam koma dia tu. Watan hitunal. Hituna. Nal. Lompat pergi. Hituna. Cari huruf bertanda. Jibala. Jibala. Buyutan. Buyutan. Okey, boleh. Saya teruskan kat bawah. Bekal bacaan dia. Cuba tengok mana ada hukum.
Okey, kat sini sahaja. Terlajak pula. Okey, ada satu sahaja. Okey, tak ada satu lagi. Illa man, jelaskan. Illa man. Khotifal, kawan dengan huruf lam. Khotifal. Khotifal. Khotfata. Tekan sikit. Khotfata. Boleh. Itu dia bagi hukum idgham bi khunnah. Sorry, idgham pula. Apa ni? Alif lam qamariyah. Okey, sorry. Dia ada bunyi lam di situ. Okey, kita tengok baris yang ketujuh. Okey, ada satu alif lam jumpa dengan huruf ghin. Jadi dibaca wa ma huwa alal huwa. Alal masuk lam. Alal ghaibi bidhaninin. Bidhaninin. Ninin. Turun nun dekat situ. Bidhaninin. Okey, itu dia alif lam jumpa dengan huruf ghin. Dan yang terakhir, dekat sini yang terakhir lah. Ada satu lagi. Kejap lagi kita tengok. Okey, yang ke-8 ada satu alif lam jumpa dengan huruf fa. Okey, betul Cik Sani tanda? Okey, jangan tanda yang depan. Lam tu tak ada sukun. Kita kena cari lam yang ada tanda sukun. Okey, kita baca. Tabarakalladzi. Bacakan. Tabarakalladzi. Nazzalal Qur'ana. Furqan. Betul. Okey, itu nama lain tadi bagi huruf apa ni? Nama Al-Quran. Okey, tengok pada skrin masing-masing. Okey, untuk ayat yang terakhir, ini ayat 9, kita ada dalam slide. Dah hilang, tak tahu pergi mana. Tapi kita boleh bincangkan, anda boleh rujuk pada buku. Yang nombor 9, ada berapa hukum alif lam qamariyah dia? Kat mana Cik Sani bulatkan? Okey, dekat tengah-tengah. Kan? Alif lam jumpa qaf kat situ. Tak ada. Dekat skrin tak ada. Okey, rujuk pada buku kat sini. Okey. Quran tu. Okey, kita baca wa idza quri'al. Dah keluar lidah. Wa idza quri'al. Sorry. Atau quri'al. Tadi quri'al ada bunyi lam. Kita sambung. Qur'anu fastami'ulah. Okey, itu dia hukum alif lam qamariyah. Ada soalan? Okey, dekat sini. Yang jumpa dengan huruf qaf. Tak ada dekat skrin. Okey, jumpa qaf. Cik Sani boleh bulatkan alif lam dengan qaf. Quran, perkataan Quran. Okey. 8 Sekejap, tak boleh 8. Ayat dia ada 9. 10 kot. Baris pertama sahaja 2, yang lain semua 1. Cukup tak? 9 tak. 10. Baris pertama 2. Okey. Baris kedua 1. Baris ketiga. Baris keempat 5. 6. 7. 8. 9. Okey, 10 ayat baris 9 1. Okey. 10. Okey. Kita tak tengok hukum ni dalam Al-Quran. Saya nak masuk hukum seterusnya alif lam syamsiah.
Okay, nanti kita tengok dua-dua hukum ni alif lam Qamariah dengan Syamsiah dalam Al-Quran kemudian. Okey, jom kita belajar pelajaran baru. Masih ada masa sedikit. Alif lam jumpa dengan hukum alif lam Syamsiah. Okay. Pada pelajaran yang keempat. Sama lagi sekali, alif lam tu diibaratkan sebagai bintang. Okay, yang orang dulu-dulu dia buat perumpamaan dengan apa yang dia nampak. Okay, Syamsiah apa maknanya? Syamsiah maknanya matahari ataupun daripada perkataan Syamsi. Okay, matahari berjumpa bulan nampak ke tak nampak? Matahari berjumpa bulan pula. Bintang berjumpa matahari nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okey, jadi kalau tengok pada nama hukum, okey, boleh kita katakan tak jelas. Okey, bertentangan dengan yang tadi. Yang tadi bacaan jelas. Okey, yang ni tidak jelas. Okey, bacakan huraian dia yang kat bawah, Cik Sani. Ke surat belakang. Ha. Apabila dan satu pada satu dia dinamakan alif lam Syamsiah. Okey, jadi sama macam konsep tadi, alif lam jumpa dengan 14 juga huruf dia. Okey, dia akan beri nama alif lam Syamsiah. Okey, special sikit untuk hukum ni huruf 14 tu tak sama dengan yang tadi. Huruf Al-Quran ada 28, separuh pada Qamariah, separuh lagi pada Cik Syamsiah. Apa yang anda perlu lihat, pertama hamzah wasal. Alif ada kepala bujur. Yang kedua ada huruf lam. Nama pun hukum alif lam. Pasti ada huruf lam. Cuma lam tu tidak menerima tanda. Kalau tengok kosong kan. Okay. Dan yang ketiga, okay, huruf ketiga bertanda sabdu. Automatik ada sabdu. Jadi untuk hukum alif lam Syamsiah, kita dah tahu apa jumpa apa. Alif lam jumpa dengan 14 huruf berikut. Okey, kita tengok cara bacaan. Sekejap. Bacakan huraian dekat bawah, Cik Sani. Cara bacaan alif lam Syamsiah. Dia dengan memasukkan bunyi lam dalam salah satu. Okey, jadi dia kata kat situ, masukkan bunyi lam ke dalam, alif lam berjumpa dengan 14 huruf. Okey, kita masukkan bunyi dia dalam salah satu huruf tersebut. Jadi makna untuk alif lam Syamsiah, kita kena masukkan bunyi lam, bunyi tu. Bunyi kepada huruf yang dia jumpa. Mari kita tengok untuk lebih nampak. Okay, pertama alif lam jumpa dengan huruf ta. Jadi dibaca al tu tak ada bunyi lam. Terus masuk bunyi ta. Okay, dekat sini untuk alif lam Syamsiah. Okay, lam tu tidak ada tanda. Huruf selepas lam, mana huruf ketiga selepas lam tu mesti bertanda sabdu. Itu tips dia. Okay, jadi yang pertama alif lam jumpa ta dibaca at-taraibi. Sebutkan. At-taraibi. Ibi. At-taraibi. Okey, kita nak mula baca, tetap kita bagi baris bunyi A. Nanti saya akan ajar kenapa saya letak bunyi A. Okey, hamzah balik atas A kawan dengan huruf ta. Okey, itu yang dibaca at-taraibi. Okey, kita tengok seterusnya macam huruf ta tapi dia ada 3 titik. Ini adalah huruf sa. Okey, dibaca as-sawab. Boleh. Okey, salih dah keluar. Dia ada bunyi lam terus. Okey, terus masuk pada bunyi sa'as. Okey, bawah alif lam Syamsiah, alif lam jumpa dengan huruf dal. Ad-dunya. Okey, boleh lagi sekali. Okey, itu sebab lam tu tidak menerima apa-apa tanda. Okey, kita tengok lepas huruf dal, huruf apa? Huruf zal. Sekejap ya. Okey, jadi huruf zal makhrajnya dekat dalam.
Huruf zal makhrajnya dekat luar. Okey, saya dah mengantuk sebenarnya. Okey, kita tengok alif lam jumpa zal, keluarkan lidah. Az-zahaba. Cantik sebutan Cik Sani. Okey, azza. Tiada bunyi lam. Cari huruf yang bertanda, insya-Allah boleh baca. Cuma ada beberapa tempat ada special case. Nanti kita tengok. Okey, seterusnya alif lam jumpa dengan huruf ra. Bacakan ar-rah. Ar-rahmanu. Baca penuh. Ar-Rahman. Okey, bawah alif lam jumpa dengan huruf zai. Ada bunyi zai, tak ada bunyi lam sebab lam tu tak ada tanda. Jadi hin dia kalau huruf tu tak ada tanda dia ada bunyi lain. Macam kes ni dia bunyikan sabdu selepas. Az-zaburi. Az-Zaburi. Okey, kemudian jumpa dengan huruf sin. As-sufaha'u. As- A- As- Asu. As-Sufaha'u. Okey, boleh. Dan seterusnya jumpa dengan huruf shin. Banyak gigi, ada 3 titik. Asyirka. Sebutkan. As- Ash. Ash. As-Sifah. Boleh. Sebutan dia tak ada masalah. Biar lambat, asal betul. Okey, kita tengok. Seterusnya alif lam jumpa lam. Okay, special case dekat sini, lam tu ada bunyi bukan lam yang pertama. Okey, bukan lam yang terlibat pada alif lam syamsiah. Dia akan bunyi pada lam yang kedua. Okey, bila kita baca, terus sahaja. Okey, dia baca al-latifu. Al-Latifu. Allah. Okey, kita nak mula baca. Sebelah dia ada lam, kita letak A kat situ. Lebih mudah nampak. Okey, lagi sekali. Al-latifu. Al-Latifu. Seterusnya, alif lam jumpa dengan huruf nun. Okey, nun sabdu saya ajar tadi, dia kena dengung. Jadi, lama sikit dia. An-nuri. Okey, dan seterusnya alif lam jumpa dengan huruf sod. As-sirata. As-Sirata. Okey, huruf alif lam jumpa dengan huruf dot. Ada bunyi lam. Tak ada bunyi lam. Sorry ya. Ni alif lam qamariyah tak ada bunyi lam. At-tolalati. Tolati. Lagi sekali. At, bukan toh. Sorry ya. Ad-dolalati. Tolati. Sekejap. Kita dekat mana? Okey. Kita tengok huruf to pula. Alif lam jumpa dengan huruf to. At-tayyibu. Okey. Tiada bunyi lam. Dan yang terakhir jumpa dengan huruf zo. Az-zulumati. Az-Zulumati. Okey. Itu sebab lam tu tidak ada tanda. Hin dia pada huruf lam. Pastikan wasal yang pertama lam. Okey. Kalau Qamariyah lam ada tanda sukun. Kalau Syamsiah lam tak ada tanda. Huruf selepasnya ada tanda sabdu. Okey. Cik Sani boleh tengok muka surat sebelah. Okey, sama juga macam konsep tadi. Bulatkan jawapan dia. Alif lam jumpa dengan 14 huruf berikut. Okey, sama dekat sebelah tu. Bulat dulu. Nanti kita bincangkan. Dah ke?
Okey, tak apa. Kita bincangkan. Okey, mana yang ada silap kita belajar. Okey, baris pertama pada muka surat sebelah kiri tu, amali bacaan dia. Baris pertama ada dua. Alif lam jumpa sod, alif lam jumpa ta. Kedua-duanya tiada bunyi lam tu sebab lam tidak ada tanda. Yang ada selepas lam huruf sod dengan ta tu yang bersabdu, kita bunyikan dia. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju. Ya. Mim masuk mim kecil tu abaikan nun. Mim baini ni kawan sod jadi nis tebal. Mim bainis sulbi. Sulbi. Okey, jadi alif lam pertama tadi abaikan. Yang ni pun sama juga. Wa terus pergi pada ta. Hukum alif lam syamsiah. Wattaroibi sebutkan. Panjang sikit. Ada ombak tu. Wattaro. 4 jari gerak. Wattaro. Okey, kita tengok baris yang kedua ada dua. Satu pada perkataan Allah, alif lam jumpa lam. Okey, ada bunyi lam pada perkataan ni yang pertama, cuma bukan lam yang pertama. Kita baca lam kedua. Okey, lam pertama tu tidak ada tanda. Kerana apa? Bunyi lam pertama kita dah masuk pada lam yang kedua. Tebalkan. Wallahu Wallahu indahu indahu husnus nu kawan sa lidah keluar. Husnus thawabi. husnul tawabi. Okey, boleh. Jadi baris yang kedua ada satu lagi dekat hujung alif lam qamariyah. Jadi baris pertama dua, baris kedua ada dua. Okey. Tengok baris ketiga. Baris ketiga ada satu sahaja. Alif lam jumpa dal di situ. Okey, dalam kotak dalam bulatan merah boleh rujuk pada skrin. Okey, Rabbana tarik 4. Rabbana Okey, A panjang atina atina fid dunya tiada bunyi lam. fid Dun ya dunya hasanatan. hasanatan. Okey, boleh kita tengok seterusnya baris keempat. Ada berapa Cik Sani? Oh tidak, baris keempat ada satu je kat sini tengah-tengah. Yang depan bukan. Sebab apa yang depan bukan? Kita nak kena cari alif ni. Pergi balik pada tips dia untuk alif lam syamsiah. Hamzah wasal, kemudian lam tak ada apa-apa tanda. Okey, jadi yang kalau tengok pada ayat yang keempat, okey, hamzah wasal ada lam terus sabdu. Kita tak nak lam ada apa-apa tanda. Huruf selepas lam, maknanya huruf ketiga, yang ni huruf zal di sini kena ada tanda sabdu. Jadi yang ni yang depan bukan. Okey, yang ni alif lam jumpa zal, yang belakang pun bukan. Ini hamzah wasal, lam ada tanda sukun. Okey, huruf yang ada tanda sukun dia akan jatuh hukum izhar. Izhar pula. Dia akan jatuh hukum alif lam qamariyah yang ni. Okey. Ni alif lam qamariyah, hamzah wasal, lam sukun. Okey, makcik Samsiah. Kat sini alif lam. Okey, lam tak ada apa tanda, selepas lam baru bertanda sabtu. Okey, nampak beza dia Cik Sani? Okey, untuk Syamsiah lam tak ada tanda, huruf selepas dia sabdu. Apa dia? Ada garisan. Yang bulat ni, ni. Ni. Itu sabdu kat atas. Oh, tak berapa nampak. Sekejap saya besarkan. Okey. Nampak tak? Okey. Jadi, lam tak ada tanda sebab kita tak bunyi lam. Kita bunyikan yang bertanda sabdu tersebut. Itu yang dibaca tadi kat sini. Nanti kita tadi baris mana ya? Baris yang keempat kan? Wallazi ni. Okey, yang belakang ni bukan. Sebab lam dia nak macam ni. Lam tak ada tanda. Huruf lepas lam macam ni, huruf za bertanda sabdu. Sini tak, lam terus ada tanda. Ni makcik Kamariah. Mula-mula tadi. Okey, yang ni kita pada Samsiah. Jadi yang ni sahaja. Hamzah wasal, alif bujur, lam tak ada tanda. Huruf bertanda sabdu selepas dia. Okey, memang ayat dia panjang tapi satu sahaja.
Okey, kita baca walladzina والذين yaknizuna. Na lompat pergi zal. Lidah keluar. Nizunad. يكنزون Nad. Dia kawan dengan huruf za. Keluarkan lidah. Yaknizunad. Nizunad. Saya bantu. Yaknizu. Naz. Zahaba. Wal fiddata. Do. Boleh. Okey, itu dia. Pada baris tu ada satu sahaja. Kita pergi bawah. Satu juga. Okey. Cuba tengok, perhatikan dalam bulatan yang saya bulat. Yang pertama ada alif kepala bujur, lam tak ada tanda, huruf selepas lam bertanda sabdu. Okey, betul tak Cik Sani bulat yang ni? Tak tanda? Tak perasan. Okey, tak jumpa. Punya kat situ duduk. Okey. Ingat kembali balik pada tips dia. Okey, tips dia. Yang pertama hamzah wasal, lam tak ada tanda, selepas lam bertanda sabdu. Jadi itu yang kat sini dibaca. Okey, yang ni baris tu ya. Okey. Ikut saya. Wa qalu, lu lompat pada ta. Yang ni bukan sebab lam tak ada. Wa qalut takhadha dzaka wara takhadhar zar. Kawan dengan ra. Okey, itu dia alif lam syamsiah. Takhadhar rahmanu. Okey, tak ada pun bunyi lam. Takhadharrah kalau kita baca penuh. Zar, tiada bunyi lam. Walaupun lam ada kat situ, tidak dibaca. Baca sabdu. Okey. Waladan. Okey, kita teruskan. Seterusnya. Okey, baris yang seterusnya ada satu dekat hujung. Tanda ke kat sini? Ni, walaqad. Okey, tanda kat hujung alif lam jumpa dengan huruf zai. Walaqad katabna. Cuba bacakan. Walaqad katabna. Fi terus kawan dengan zai. Fiz zaburi. Itu dia hukum alif lam syamsiah. Lam tak ada tanda, kita bunyikan huruf zai. Fiz masuk telah bunyi lam tu dah masuk kepada zai. Okey, bawah ada satu. Kat sini alif lam jumpa dengan sin. Okey, betul tandanya? Tak tanda, tak perasan tadi. Okey, dia dah banyak-banyak. Okey. Tuhlikuna. Ikut saya, kita baca. Li. Okey, boleh. Bima, huruf ba dengan mim tu. Bima fa'alas. Kawankan dengan sin. Las. Sufaha'u. Boleh. Minna. Okey, ada lagi tak? Kita tengok baris seterusnya. Tanda tak alif lam jumpa dengan huruf shin. Okey, permulaan tu. Apa nak cari? Mula-mula alif kepala bujur. Lam tak ada tanda untuk alif lam syamsiah. Okey, huruf shin baru ada tanda dibaca. Innash, kawan dengan shin. Bacakan. Nash. Bukan nas, nash. Tengah-tengah lidah. Kan? Bunyi sya. Banyak nak suruh senyap. Innash. Okey, syirka. Huruf shin tu. Betul. Okey, lazulmun. Lazul. Mun. Ni tanwin pada huruf min. Azimun. Bagus, cantik. Z panjang tarik tadi. Okey, itu dia alif lam syamsiah. Okey, alif lam jumpa shin. Lam tak ada tanda, shin bertanda sabdu. Dan yang terakhir dekat sini. Alif lam jumpa dengan huruf lam. Okey, boleh bulatkan. Okey, kita baca ala ya'lamu.
Ala ya'lamu Man khalaqa man khalaqa wa huwal wa latiful huwal latiful khabiru. Okey, wa huwal tiada bunyi lam. Okey, yang ada lam kedua bunyi. Lam ada situ tapi lam yang kedua. Okey. Itu dia kita baca untuk pelajaran hari ini. Kita tengok dua hukum iaitu alif lam yang pertama adalah alif lam syamsiah. Okey, ini tips dia ya. Yang pertama kita nampak alif kepala bujur, lam ada tanda sukun. Okey, kita bunyikan lam sebab lam ada tanda. Beza yang kedua iaitu alif lam syamsiah. Okey, mana dia tadi? Oh, yang terlebih belakang. Okey, yang pertama alif kepala bujur, lam tidak ada tanda selepas lam bertanda sabdu. Okey, ini hukum yang paling mudah. Okey. Boleh Cik Sani? Yang ni? Okey. Cara mudah dia macam ni. Ada masa sikit lagi. Sekejap Okey, tadi kita belajar hukum alif lam. Nampak ke Cik Sani? Ke kecil? Besarkan sikit. Dia tak boleh besarkan, saya kena besarkan tulisan. Okey, kita belajar apa nama tadi? Hukum alif lam. Alif lam, alif tu mesti ada kepala bujur. Okey, dia ada dua. Ini nama orang. Pertama, kita belajar Kamariah. Okey, nampak ke yang ni? Okey, yang kedua kita belajar Samsiah. Nama orang. Nama orang lama-lama Komariah berasal daripada perkataan Komari. Komari maknanya bulan. Saya letak simbol macam ni lah. Alif lam tadi tu adalah bintang. Okay, Syamsiah apa? Syamsiah adalah matahari. Okay. Ini perkataan bahasa Arab. Kita tak tahu sebab bukan bahasa kita. Okay, takkan kita kata alif lam bulan, alif lam matahari. Tidak. Jadi, Syamsiah berasal daripada perkataan Syamsi, maknanya matahari. Okay. Komariah bintang berjumpa bulan, jelas ke tak jelas? Jelas. Kita boleh nampak. Okay. Okay. Bila ada bulan, ada bintang. Tapi, kalau matahari dengan bintang nampak ke tak nampak? Tak jelas. Betul tak? Tak nampak. Okay. Jadi, untuk Komariah ni mudah kerana apa? Pertama, alif lam. Besarkan sikit. Lam tu ada tanda sukun. Disebabkan lam ada tanda sukun, kita bunyikan bunyi sukun tersebut. Jadi, itu yang diberi bacaan dia semua al. Al-biladi, al-huta tadi al. Sebab lam tu ada tanda. Okey, saya teruskan. Yang Komariah okey Komariah dia ada tanda, kita baca bunyi lam. Tu yang dia ada bunyi al tu. Al tu ada bunyi. Beza dengan Syamsiah, pertama jap. Saya tukar color kejap. Okey, masih lagi sama. Ada alif kepala bujur tu, huruf lam, huruf kedua. Okay. Kali ni huruf lam tidak mempunyai apa-apa tanda.
Huruf ketiga bertanda sabdu. Okey. Sekali, huruf pertama alif kepala bujur, huruf kedua huruf lam, huruf ketiga bertanda sabdu. Selepas lam nak sebelum Betul. Sabdu tu selepas lam. Tu sebab kita tak jelaskan bunyi lam. Kita akan bunyikan huruf yang ketiga ni. dan Lam tu tidak wujud. Kalau paling mudah saya pangkahkan saja. Tak susah, ni senang. Okey, dia macam ni. Bila baca Al-Quran, cari huruf yang ada tanda. Huruf yang ada tanda, baca ikut tanda dia. Macam ni lam tak ada tanda kan? Dia bagi tahu kat kita lam tak ada bunyi. tak baca lah. Tak baca, dia ada. Ketiga. Betul, lompat ke yang. Bukan. Betul, lompat terus pada huruf yang ketiga. Itu kalau tengok contoh dia kita ambil. Tak, nanti nak salin dulu. Sekejap betul, cakap Cik Sani kata lompat pada huruf yang ketiga. Okay. Itu sebab kalau perhatikan tadi untuk Syamsiah yang ni kan. Perkataan dunia ni. Alif, lam nak baca tak? Lam tak baca. Kita pangkah lam ni. Tu. Kawan dengan dal. Ad. Kena ada bunyi dal tu. Kan dal tu ada sabdu? Ad tu ada bunyi. Du kawan nun dunya. Okay. Sama juga dengan takdir kat atas tu. Okay, ambil huruf ta. Kita ambil huruf yang mudah. Okay, yang pertama. Kita baca macam mana Cik Sani? Al ke ad? Huruf ta. Ad. Betul. Okay, tak ada bunyi lam. Sebab tu lam tu tak ada tanda. Okey, terus bunyikan ad. Kawan dengan ta. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Okey, nanti kalau ada masa nanti cuba tengok rakaman ni balik. Tapi tak apa. InsyaAllah minggu akan datang kita akan ulang kaji balik. Okey, tak apa. Nanti masuk talaki, guru baca, pelajar ikut. Nanti kita terangkanlah kalau tak tahu, kalau apa tu, rasa nak tahu kenapa baca macam tu boleh tanya. Kita berkongsi ilmu. Okey. Sebab dia kadang-kadang bukan hari belajar terus dapat, tidak. Okey, kena banyak latihan. Bagus. Sebab kita tak tahu hukum tajwid ataupun ilmu Al-Quran tu belum cukup. Okey. Bagus. Okey, banyakkan latihan walaupun kita tak berapa mahir. Mula dengan surah lazim. Surah lazim boleh? Ambil handphone dengan dia, ada Rumi ni kan. Semua saya tak baca yang Rumi tu, saya buat lah. Itu sama. Ada lama kadang yang ke atas nak, yang 30, saya baca satu yang pada 20. Dia boleh lah, yang atas itu satu. Okey. Surah biasa macam tu. Permulaan mudah, lama-lama dia sedikit mencabar. Tapi jangan give up. Teruskan banyakkan latihan membaca. InsyaAllah nanti lebih nampak. Okey, saya habiskan kelas dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Warzuqna tilawatahu wa ana al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya pemimpin petunjuk dan rahmat. Ya Allah ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang terlupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentangnya. Rezekikan kami membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang dan jadikanlah Al-Quran ini hujah bagi kami waktu sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Okey, minggu depan dah raya. Saya tak pasti ada lagi. Saya tak pasti sebab tu dah malam raya. Sepatutnya ada satu lagi kelas lah, tapi dah malam raya.
Tengok dulu nanti macam mana. Okey, Assalamualaikum.